So, bila kita cakap tentang striker import yang betul-betul tinggalkan impact buat pasukan dalam Liga Super, majoritinya mesti berasal daripada benua Afrika ataupun negara-negara bola sepak terkenal yang lain, contoh macam Brazil dan juga Argentina. Dan tak banyak sebenarnya striker-striker yang berasal daripada negara Arab yang betul-betul kita boleh gelar sebagai legend untuk pasukan yang ada dalam Liga Malaysia. Tapi ada seorang player yang boleh dikecualikan daripada kategori tersebut. Player yang aku masukkan adalah bekas striker utama pasukan Kelantan iaitu Mohamed Gaddah. Cuma di sebalik kecemerlangan, ketajaman Gaddah di hadapan gawang gol pasukan lawan, dia akhirnya dikorbankan oleh pasukan Kelantan demi untuk membayar gaji teammates dia yang ada dalam pasukan waktu tu. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, terima kasih dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, bila sebut je nama Mohamed Gaddah, benda pertama yang terlintas dekat fikiran aku adalah bonding antara Gaddah dan juga fans-fans pasukan Kelantan. Sebabnya cuba kau bayangkan, walaupun Gaddah ni dah 2-3 kali tinggalkan pasukan Kelantan, namun fans-fans pasukan Kelantan sekitar tahun 2012 hingga tahun 2017 sentiasa impikan untuk striker orang ni kembali menyarung jersey pahlawan merah. Untuk rekod, Mohamed Gaddah mula menyertai pasukan Kelantan ni pada tahun 2012. Tahun yang sama dia bergandingan bersama dengan Mak Yo untuk bantu pasukan Kelantan mencapai treble pertama dia orang dalam sejarah. Tapi di sebalik kecemerlangan tersebut, dia dan juga Mak Yo bersama-sama meninggalkan pasukan Kelantan pada musim 2013, yang mana Mak Yo decide untuk join pasukan JDT manakala Gaddah join pasukan Felda United. Jodoh dia bersama dengan pasukan Felda United tak kekal lama sebabnya ada isu injury dan sebagainya, dan musim lepas tu pada musim 2014 akhirnya dia kembali memperkuatkan pasukan Kelantan, cuma kali ni tak ada dah pair dia iaitu Mak Yo. Malangnya pada musim 2014 ni dia kurang menjadi selain terpalit dengan beberapa kontroversi luar padang, contohnya macam masalah disiplin, dan juga ada rumours yang mengatakan dia sebenarnya pernah bergaduh dengan kereta kebal pasukan Kelantan waktu tu iaitu Obina Waneri. Perkara tersebutlah sebenarnya yang menjadi titik tolak kepada kenapa sebenarnya Kelantan decide untuk tamatkan kontrak dia pada musim tersebut. Perjalanan kerjaya Gaddah lepas tu boleh dikatakan agak suram lah. Sebab apa? Lepas membawa diri selama lebih kurang 3 musim bersama dengan beberapa kelab dekat luar negara, dan dalam masa yang sama juga Kelantan sebenarnya gagal untuk mendapatkan the right replacement iaitu seorang striker yang betul-betul tajam depan gol serta konsisten untuk menghasilkan gol. Walaupun pasukan Kelantan pernah mendapatkan khidmat striker-striker macam Dickson Wakame, namun benda tu tak kekal lama. Sebab apa? Dickson pun decide untuk join pasukan Pahang lepas tu. Masuk je musim 2017, itu dah start dengar ada bibit-bibit yang mengatakan Kelantan sedang menghadapi masalah gaji. Ramai player-player utama daripada pasukan Kelantan dah start berhijrah pergi ke pasukan-pasukan utama yang ada dalam Liga Super. Namun pada musim yang sama jugalah, impian peminat-peminat pasukan Kelantan yang inginkan dia kembali menyarung jersey pasukan Kelantan berjaya untuk direalisasikan oleh Tan Sri Anwar Musa. Dan pada musim 2017 ni lah sebenarnya bagi aku highlight terbesar dalam kerjaya Mohamed Gaddah sepanjang dia bersama dengan pasukan Kelantan dan juga dalam Liga Malaysia. Sebabnya pada musim ni lah sebenarnya dia betul-betul meletup menghasilkan jumlah gol yang sangat-sangat banyak untuk pasukan Kelantan di kala tim yang tengah serba kekurangan, ada pelbagai masalah termasuklah masalah gaji. Namun Gaddah tetap being Gaddah, masih lagi klinikal, masih lagi berjaya untuk menghasilkan jumlah gol yang sangat-sangat banyak, tak kisahlah jumpa tim mana sekalipun termasuklah pasukan JDT. Sampaikan at one point Gaddah pernah menghasilkan 3 hat-trick dalam tempoh cuma 9 perlawanan Liga Super sahaja, serta memiliki jumlah gol yang lebih banyak berbanding tim-tim yang bersaing dalam Liga Super waktu tu. Namun di sebalik kecemerlangan Mohamed Gaddah pada musim tersebut, dia sebenarnya dah mula menarik minat pasukan JDT. Sebab itulah orang kata, kalau kata kau tengah bahagia dengan pasangan kau, tak payah duk post sangat dekat media sosial. Sebabnya akan ada mata-mata yang sedang memerhati. So waktu tu aku sure TMJ mesti dah notice yang Kelantan ni ada masalah gaji yang agak kritikal, and it is the right moment untuk kau rembat. Sangat rembat. Beli ayam tambatan daripada pesaing liga yang lain. Dan bila keluar je gambar Benjamin Mora bersama-sama dengan Mohamed Gaddah serta kontrak pasukan JDT, aku sure itu adalah perkara yang meranapkan hati majoriti fan-fans pasukan Kelantan waktu tu. Namun bak kata orang, langit tak selalunya cerah. Sama jugalah dengan kes perpindahan Gaddah ke pasukan JDT ni yang dikatakan bernilai sekitar 1.5 hingga 2 juta ringgit Malaysia. Tapi kerjaya Gaddah bersama dengan pasukan JDT boleh disimpulkan sebagai biasa
biasa-biasa je lah. Tak segempak waktu zaman dia bersama dengan pasukan Kelantan sebelum tu. Sebabnya ketika bersama dengan pasukan JDT, dia banyak dijadikan sebagai backup kepada striker utama pasukan Kelantan. Dan atas faktor tu jugalah ada fan-fan Kelantan yang kata Gada ni sebenarnya dah terkena sumpahan. Itu yang menyebabkan dekat JDT dia kerap injured. So selepas puas berpindah randah dalam Liga Malaysia, datang dan pergi buat pasukan Kelantan. Selepas meninggalkan pasukan JDT, akhirnya Gada decide untuk kembali semula ke negara asal dia. Seterusnya join sebuah kelab yang mana kelab pertama yang dia join waktu dia bergelar profesional. Dan untuk musim 2022 ni, Gada tak lagi beraksi buat pasukan tersebut dan dikatakan dia sebenarnya telah pun bersara. So itulah dia sedikit sebanyak kisah perjalanan Mohammad Gada sepanjang dia berada dalam Liga Malaysia. Seorang striker yang berasal daripada Lebanon yang pernah disanjung oleh peminat-peminat pasukan Kelantan serta bolehlah dikategorikan sebagai legend buat pasukan Kelantan. Aku sampai hari ni gang masih lagi wondering, sekiranya pasukan Kelantan ni dimanage oleh tangan yang betul waktu zaman tu, macam manakah agaknya perjalanan Gada dalam Liga Malaysia. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang mengenai karier Mohammad Gada sepanjang dia bersama dengan pasukan Kelantan dan juga JDT? Korang rasa waktu dia berpindah ke pasukan JDT tu, adakah dia sendiri willing ataupun dia sebenarnya terpaksa untuk berkorban demi teammates-teammates yang ada dalam pasukan waktu tu? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu sahaja daripada aku gang. Assalamualaikum.